Assalamualaikum. Esok dah nak raya kan? Pasti anda tertanya-tanya nak masak apa untuk pagi raya. Okey, jom Mak Teh kongsi resipi yang biasa Mak Teh buat di pagi raya itu ketupat daun kelapa ni dengan rendang daging. Memang sedap lawan dua ni dan makan di pagi raya. Okey, jom. Betul lumus buat sarang ketupat ni. Akhirnya dah siap lah. Okey, inilah hasil. Okey, hasil sarang ketupat yang dah dibuat oleh suami Mak Teh. Okey, lepas tu okey, kita akan masukkan dalam lubang tu untuk masukkan beras. Okey, beras lah. Pertama kali beras lah kita perlu ya. Tak kisahlah beras apa pun ni. Kalau boleh beras yang yang memang lembut tu lagi sedap sebenarnya. Okey, masukkan. Okey, ni time kita masuk ni kita kena tahu berapa banyak yang kita masuk untuk sukatan setiap sarang ketupat tu. Okey, jangan terlalu banyak tau, nanti takut terlalu keras. Okey, paras dia tu paras bawah tu sikit je, jangan tengah-tengah tau. Tengah-tengah tu dia keras. Okey, antara bawah sikit saja kita penuhkan. Okey, nampak? Ini ketupat bentuk bawang. Okey, nampak? Ni dah isi lah. Okey. Okey, buat masukkan ketupat ni. Beras tu nak kena pandai jangan parah-parah tengah-tengah Maknanya sikit saja, 1/3, lebih kurang macam tu lah. Okey. Kalau macam kita letak banyak dia boleh keras, kalau kurang dia jadi lembik. Kalau nak cantik lebih kurang paras yang Mak Teh tunjukkan tadi, Mak Teh tunjuk tadi tu. Itulah ya. Okey, lepas tu bersihkanlah, rendam. Okey, masukkan air dalam dalam periuk. Kita kena rendam di seketika ya, untuk kembangkan beras dalam tu. Okey, ini adalah salah satu tip untuk lembutkan ketupat kita. Ketupat ni sebelum rebus dalam 2 jam ataupun 3 jam, supaya beras dalam ketupat tu dia kembang. Itu tips atau tujuan untuk lembutkan ketupat, dan ketupat kita senang masak dan tak lama masaknya. Tak adalah terlalu lama. Okey, sebab dia dah lembut, kita dah rendam kan. Okey. Okey, lepas tu untuk mewangikan ketupat kita ni, kita kena masukkan daun pandan lah, 2 helai daun pandan. 2 helai simpulan daun pandan dalam rebusan ketupat nanti. Okey. Ni daun pandan Mak Teh ni pun dah kering dah. Tapi boleh lagi. Kan? Letak peti ais kan, dia dah macam dah kering sikit. Tapi bolehlah, janji dia boleh menghasilkan bau dia tu. Jadi mewangikan kita punya ketupat. Okey. Inilah hasilnya. Mak Teh dah rendam dalam 3 jam lebih kurang gitulah. Okey, letak atas dapur gas, boleh rebus. Okey, nampak ni dah hampir nak mendidih dah ni. Sambil-sambil tu rebus daging, nak buat rendang. Okey, rebus ketupat. Okey, kalau dah lebih kurang Mak Teh rebus ni dalam 1 jam lebih ya, dekat hampir 2 jam juga. 1 jam setengah gitulah. Dah masak lah. Okey, nampak ni hasil yang Mak Teh dah rebus. Ketupat dia pun dah macam penuh, dah penuh, dah memang dah jadilah. Nampak? Inilah hasilnya Mak Teh dah keluarkan daripada periuk yang Mak Teh dah rebus tu. Memang cantik lah. Ni masih panas lagi. Okey, Mak Teh biarkan biar dia sejuk. Nanti esok pagi hari raya dah boleh makan. Okey. Ni hasilnya. Okey, dah sejuk. Mak Teh akan potong Okey. Okey, nampak. Ni pun cantik nampak. Padat, lembut. Memang jadilah ketupatnya. Okey, sesuai dimakan dengan lodeh, sayur lodeh, lontong lah kan. Lepas tu ataupun rendang ayam, rendang daging. Okey, inilah dia hasilnya ketupat daun kelapa by Mak Teh. Sedap tau, lembut dia, kenyal-kenyal dia, memang sedap lah. Okey, anda kat luar sana boleh cuba, sebab menu ni memang sangat-sangat ringkas. Cuma kita kena tahu cara dia je macam mana kan. Cara macam mana kita nak masuk paras, mana kita nak masuk beras dalam sarang dia tu. Itu je kita kena tahu.
Lepas tu cara rebus dia tu kena rendam dulu seketika. Inilah hasil ketupat by Mok Teh. Cantik bukan? Anda kat luar sana boleh buat tau. Ketupat dah masak, jom kita buat rendang pula. Okey, rendang daging. Baik, kita sediakan bahan-bahan yang diperlukan. 1 kilo daging direbus. 1 pack kerisik kelapa yang segera, atau nak guna kelapa dan disangai pun boleh. 1 biji bawang besar. 7 biji bawang kecil merah. 5 ulas bawang putih. 1 inci lengkuas. 1 inci halia. 1 inci kunyit hidup. 2 batang serai. 2 sendok cili yang telah dikisar. 3 keping asam keping. 3 helai daun limau purut. 1 helai daun kunyit. 2 ketul gula Melaka. Seeloknya diketuk ya terlebih dahulu untuk senang dihancur. Sedikit santan pekat. Sedikit minyak untuk menumis. Dan akhir sekali sedikit garam dan sedikit perasa. Sesuai selera ya. Okey, baik. Mula-mula kita akan rebus daging terlebih dahululah, dipotong kecil-kecil dan kita rebus. Lepas tu pastikan kerisik ni adalah penyedap rendang jugalah. Macam biasalah, macam lengkuas, halia, kunyit. Sediakanlah bahan-bahan penting tu untuk buat rendang. Okey, bawang putih, bawang besar kan, bawang merah kecil tu. Okey. Ini semua kita akan potong-potong terlebih dahulu. Okey, Mok Teh potong serai dulu ya. 2 batang serai. Ketul pula. Okey. 2 batang serai tu Mok Teh potong kecil-kecil lah. Ni semua tujuan ni semua ni untuk dikisar halus ya. Okey, bahan-bahan yang Mok Teh nak nyatakan ni semua kita akan potong dan kita akan kisar halus. Okey, Mok Teh potong pula bawang besar. Potong kecil-kecil lah. Bawang besar kalau nak masuk satu gitu kan susah untuk dikisarkan, di blend. Jadi kita terpaksa kena potong dululah untuk menyenangkan kerja pengisaran. Okey, lepas tu bawang putih, 5 ulas bawang putih tadi dipotong juga. Okey. Buat rendang ni sebenarnya tak susah pun. Kalau tahu cara dia tak susah pun. Okey, potong halia. Okey. Sebenarnya dalam rendang ni kalau yang suka boleh juga taruh 3 sekawan tu. Macam bunga lawang kan, apa semualah tu yang 3 sekawan tu kan. Tapi Mok Teh dalam ni Mok Teh tak suka taruh tu, jadi Mok Teh tak taruh lah. Sebenarnya boleh taruh tu yang 3 sekawan tu. Okey, cuma Mok Teh nyatakan je lah dalam video ni, tapi Mok Teh tak taruh sebab Mok Teh ni buat sesuai selera Mok Teh kan. Okey, jadi anda kalau sesuai selera anda, kalau anda suka, anda letaklah ya. Okey. Okey, lepas tu dah potong semua tu. Okey, ke semua bahan-bahan yang Mok Teh nyatakan tadi tu boleh masuk dalam pengisar lah. Okey, kejap lagi kita akan kisar dia. Okey, masukkan dalam blend. Lepas tu masukkan sedikit air lah. Okey, lepas tu kisar. Okey, sambil kisar tu sediakanlah, masukkanlah minyak dalam kuali. Okey, lepas dah dikisar tu, okey, minyak dah hampir panas. Boleh masukkan bahan-bahan yang kita kisar tadi. Kan? Ni kan nak cakap. Okey, lepas tu masukkan 2 sendok cili kisar. Okey, cili kisar ni sebenarnya Mok Teh dah kisar dahulu. Tapi kalau nak campur terus cili kering dalam masa kita
blend dia tadi pun boleh. Okey. Sebab cili kisar ni Mok Teh dah ada, jadi Mok Teh tak campur lah lada kering tu kan. Cili kering tu masa Mok Teh nak blend tu, sebab dah ada, Mok Teh sendukkan ajalah 2 senduk. Okey, jelas ya. Okey, lepas tu kita rendekkanlah atas kuali tu perlahan-lahan, dengan api yang perlahan-lahan, jangan terlalu kuat, jangan terlalu slow, sedang-sedang lah ya. Okey, sehingga pecah minyak. Okey. Okey, lepas tu kan dah renek macam gitu kan, boleh masukkan daging. Daging kita telah direbus tadilah. Maknanya kita rebus tu dah empuk tau. Lepas tu kita masukkan dalam ni, kita renekkan lagi lah. Biar daging kita gunakan ni memang betul-betul empuk lah. Baru sedap digigit kan. Tak adalah terlekat dekat celah-celah gigi tu, betul tak? Nanti satu hal pula, itulah. Dah sedap makan ni kan, tiba-tiba terselip pula kat gigi, daging keras. Itulah kan, harap-harap jangan jadi gitu lah ya. Okey, lepas tu masukkan 3 keping asam keping ke dalam renekkan rendang kita ni. Okey, biar dia tercampur sebati air asam keping, rasa masam-masam kan. Okey, tercampur semua, sedap lah kan. Okey. Rendang daging ni memang sedap. Itulah. Okey, lepas tu masukkan sedikit santan pekat. Okey. Santan ni terpulang ya. Okey. Kalau boleh jangan terlalu banyak lah, sebab rendang ni kita akan keringkan dia sampai dia kering lah. Ada yang suka tak berapa kering pun boleh, terpulang lah kan. Kalau yang tak nak berapa kering tu, jangan renekkan terlalu lama. Maknanya dah basah-basah sikit dah boleh angkat. Sebab ada kadang-kadang dia suka makan kuah, kan. Ada yang suka rendang ni yang kering. Terpulang pada sesuai lah pada selera kita ya. Okey, dah masukkan santan tu, kita kacau-kacau lah sehingga sebati. Masa ni nak kena renek dengan api yang perlahan, sehingga kuah dia tu kering lah, sehingga kering. Masak rendang ni memang lama lah. Itulah. Okey, lepas tu masukkan sedikit garam sesuai selera ya. Okey. Nak taruh garam, perasa ke apa, sesuai selera lah ya. Okey, lepas tu kacau-kacau supaya garam yang kita taruh tadi sebati. Okey. Lepas tu sedikit perasa, Mok Teh taruh juga sedikit perasa. Okey, bau aroma rendang ni menusuk kat hidung ni. Okey, lepas tu kita akan masukkan kerisik lah, kerisik kelapa. Okey, kerisik ni Mok Teh guna yang dah yang dah belilah paket yang dah beli tu, senang. Yang segera lah, senang cerita. Okey, kalau tak nak pakai yang segera pun boleh sangai kelapa lah. Kelapa parut tu disangai. Boleh, tak ada masalah. Okey. Kalau nak guna cara tradisional macam tu pun boleh. Nak yang paket yang dah segera pun boleh. Okey. Renekkan sehingga kering. Renek lagi. Sebab rendang ni kan lama masaknya. Faham lah. Siapa yang biasa masak rendang tu faham lah kan. Okey, lepas tu masukkan 2 ketul gula Melaka. Okey, gula Melaka ni seloknya diketuk-ketuk dululah, baru cepat hancur. Okey, lepas tu renekkan lagi. Kacau-kacau, renekkan lagi. Macam itulah, begitulah seterusnya sehingga dia kering. Begitulah masak rendang. Itulah. Nak tahu masak rendang macam ni lah, lama sikit. Okey. Renekkan atas api yang perlahan. Okey, lepas tu sementara kita renekkan rendang kita tu, kita potong lah. Okey, Mok Teh potong daun daun kunyit dan daun limau purut. Okey, ini adalah tips mewangikan rendang kita. Ini adalah satu tips yang mewangikan rendang daging tu. Memang sedap lah. Dan ada juga orang yang tak suka masukkan daun kunyit dan daun limau ni. Tak tahulah Mok Teh. Bagi Mok Teh kalau tak taruh ni rasa tak macam rendang kot. Itulah. Tapi sesuai selera lah, selera masing-masing kita tak tahu kan. Okey. Tapi bagi Mok Teh memang untuk mewangikan rendang, inilah petua dan tipsnya. Okey. Okey, renekkan lagi dagingnya sebab belum kering lagi. Okey, Mok Teh tutup biar dia cepat kering lah. Okey.
Okey, hampir 2 jam juga ni. Okey, Mak Teh renekkan dia. Nampak tu. Okey, lepas tu Mak Teh akan taburkan daun daun yang Mak Teh potong tadilah. Okey, daun kunyit dan sedikit daun limau purut. Tapi Mak Teh tak masuk semua ya. Sebab nanti separuh nanti Mak Teh akan taburkan lagi masa nak makan tu. Itu sebenarnya tip mewangikan rendang tu. Itu cara Mak Teh lah kan. Cara anda Mak Teh tak tahulah. Wallahualam kan. Okey. Setiap masakan ni setiap orang tu ada cara dan masakan dia tersendiri. Kan. Okey. Okey, tara. Rendang Mak Teh pun dah masak. Dah disejukkan. Okey, lepas tu Mak Teh ambil lah daun limau purut dan daun kunyit yang telah dipotong tadi. Lepas tu taburlah. Hiaskan dia. Rasa gigitan daun kunyit dan daun limau purut tu sedap sebenarnya. Okey. Selamat mencuba. Moga di pagi raya nanti anda boleh ikut resipi dan cara Mak Teh ni sedap. Bye. Assalamualaikum.